Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Okey, kembali lagi kita ke dalam kelas video saya. Okey, kita masih lagi dalam bab biodiversity, bab 1. Okey, masih lagi objektif yang kedua, pengelasan organisma tapi menggunakan kaedah kekunci dikotomi. Ini untuk hari ini. Okey, ni adalah slide yang ketiga. Slide yang pertama kamu dah belajar berkenaan dengan apa itu biodiversity, kepelbagaian organisma. Okey, dan yang kedua kamu dah belajar berkenaan ciri-ciri berkenaan dengan organisma itulah, apa ciri haiwan, apa ciri tumbuhan, dan kita kelaskan persamaan dan perbezaan dia. Okey, jadi sebelum kita pergi ke lebih lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel saya, like video, share ataupun tinggalkan komen di bawah. Apa-apa soalan boleh tinggalkan di komen di bawah. Okey, saya ada sharekan semua berkenaan dengan video, nota ini semua dan latihan dalam bab 1 ini. Semuanya ada dalam share link yang saya sharekan dalam video ni di bawah description. Okey. So, tanpa membuang masa, kita pergi terus kepada kekunci dikotomi. Okey, apa itu kekunci dikotomi? Okey, kekunci dikotomi ada dalam buku teks kamu, muka surat 14 dan juga muka surat 15. Okey, boleh buka buku teks, tak kisah secara online ataupun secara fizikal. Okey, sebab kita belajar menggunakan buku lah, buku teks. Semuanya menggunakan buku teks. Okey, apa itu kekunci dikotomi? Kekunci dikotomi adalah satu cara yang digunakan oleh ahli-ahli biologi, orang yang saintis-saintis ni lah, untuk mengkaji ataupun mengenal pasti dan mengelaskan haiwan-haiwan ini, okay, mengikut dia punya persamaan dan juga perbezaan. Okay. So, setiap kekunci dikotomi itu akan dibina daripada beberapa siri kuplet. Okay, apa itu kuplet? Okay, ada dalam kamu punya buku teks. Kuplet menerangkan berkenaan dengan dua penyataan yang berbeza. Okey, nanti saya akan berikan contoh apa itu contoh-contoh kuplet ni. Okey, next slide. Okey, contoh kuplet, kita nak bezakan antara organisma ini, kita nak kelaskan dia. Kita gunakan dua ciri yang sepadan lah. Okey, contoh, kalau kita nak bezakan haiwan itu, satu homoeoterma, mesti kita bezakan dengan satu lagi poikiloterma. Kita tak boleh bezakan ciri homoeoterma dengan ciri persenyawaan dalam. Okey, tak sesuai. Okey, kita mesti cari ciri yang sepunya, ciri yang samalah, sepadan. Okey, kalau homoeoterma mesti poikiloterma. Kalau vertebrata kita bandingkan dengan invertebrata. Kalau berkaki kita bandingkan dengan tidak berkaki. Okey, dan seterusnya lah. Persenyawaan dalam, persenyawaan luar, yang mempunyai insang, tidak mempunyai insang. Okey, ini adalah contoh untuk haiwan. Okey, contoh untuk tumbuhan banyaklah. Ada yang ada vaskular, tak ada vaskular, berbunga, tidak berbunga dan seterusnya. Okey, kita terus pergi kepada contoh untuk kekunci dikotomi. Ada pada buku teks kamu, muka surat 14. Okey. Dalam muka surat 14 ni dia beri satu contoh kekunci dikotomi, tapi dia menggunakan perkataan lah. Okey, agak susah nak faham. Saya senangkan kamu, saya akan lukis secara gambar aja. Okey, so kita ada ikan bawal, kita ada ayam, kita ada singa, kita ada katak dan kita ada ular. Dan kesemua lima-lima ini adalah organisma haiwan. Okey, so macam mana nak buat? Macam mana nak jadikannya ini? Okay, macam mana kita nak kelaskan mengikut dia punya persamaan dan juga perbezaan? Okey, saya pergi kepada slide yang kosong untuk saya lukiskan untuk kamu lah. Okey, boleh abaikan yang atas. Okey, ini adalah latihan saja untuk nanti. Okey, jadi buku teks muka surat ni adalah berdasarkan muka surat 14. Okey, ingat lagi kita ada 5 haiwan itu. Okey, kita ada ikan, kita ada ayam. Okey, saya ringkaskan je lah, saya buat huruf. Kalau saya buat okey banyak tak cukup ruang.
kita ada singa, kita ada katak dan kita ada ular. Okey. Jadi macam mana kita nak membezakan organisma ini, haiwan ini mengikut dia punya ciri sepunya dan ciri perbezaan. Okey. Yang pertama, kita nampak ikan, ayam, singa, katak dan ular. Kita bandingkan menggunakan dia punya pengelasan darah. Okey, contoh. So, ini haiwan. Saya tulis secara mudah saja, secara ringkas. Supaya muat semua nanti. Okey, yang pertama. Nombor 1. Okey, satu adalah Poikiloderma P, satu lagi adalah Homoeotherma H. Ini nombor 1. Okey, kemudian yang kedua kita pergi kepada bezakan dulu. Okey, dalam Poikiloderma kita ada ikan, kita ada katak dan kita ada ular, IKU. Untuk Homoeotherma kita ada ayam dan kita ada singa. Okey. So dekat sini kita dah bezakan dah. Okey, kita dah cari dia punya ciri-ciri sepunya. Poikiloderma ikan, katak dan ular. Kalau Homoeotherma kita ada ayam dan singa. Okey, kita dah pisahkan yang pertama. Okey, kemudian yang kedua kita pergi kepada Poikiloderma. Okey, yang nombor 2 Poikiloderma terbahagi. Okey, ini nombor 2 Kita bezakan antara ikan, katak dan juga ular. Okey. Jadi kita boleh bezakan di sini ikan dan juga ular kita letakkan dalam kumpulan yang sama, iaitu mempunyai sisik. Sebab dia ada 2, so kita nak bezakan lagi. Okey, ini mempunyai sisik, ini tidak mempunyai sisik. Okey, so tidak mempunyai sisik ini adalah katak. Okey. So kita dah dapat 1. So maksudnya katak tidak bersisik, Poikiloderma dan adalah satu haiwan. Okey. Untuk yang bersisik pula, okey, nanti dulu. Kita pergi dulu kepada Homoeotherma. Homoeotherma kita bezakan antara 2. Okay, so ini adalah yang nombor 3. Okey. So antara ayam dengan singa kita nak bezakan dia. Ayam ada bulu, singa berbulu pelepah, singa tidak mempunyai bulu pelepah. So berbulu pelepah, tidak berbulu pelepah. So ini adalah ayam, so ini adalah singa. So kita tahu ayam berbulu pelepah, Homoeotherma dan adalah sejenis haiwan. Okey, kalau untuk singa, ini singa singa tidak berbulu pelepah, ini Homoeotherma dan juga sejenis haiwan. Okey, saya lukis slide ni agak sempit, so boleh faham sendirilah. Kalau kita ada whiteboard lagi senang saya lukis. Okey, jadi okey, habis ini nombor 3, nombor 1, nombor 2, nombor 3. Okey, berdasarkan yang buku teks Okey, dan yang keempat, ingat ayam dah selesai, singa dah selesai, katak pun dah selesai. Okey. So yang belum selesai adalah ular dan juga ikan. So yang di sini yang bersisik. So ini adalah nombor 4. Kita bezakan antara 2 ular dan juga ikan. So apa perbezaan antara ikan dan juga ular? Okay, ikan mempunyai insang. Okay, jadi kita bahagikan kepada 2 lagi. 1, 2. Okay, satu mempunyai insang di sini, iaitu ikan bawal, dan satu lagi tidak mempunyai insang, iaitu ular. Okay. Agak banyak sikit lah di sini, tapi saya harap kamu faham lah. Tak faham boleh PM saya. Saya tunjukkan contoh kertas lagi mudah. Okay. So ini saya nak tunjukkan cara satu-satu lah macam mana dia buat. Okay, jadi daripada sini kita tahu ikan mempunyai insang. Sini nombor 4. Lepas tu naik kepada nombor 2. Okay, ikan dia bersisik.
Okay, ikan juga adalah Poikiloderma dan sejenis haiwan. Kalau ular di sini, ular tidak mempunyai insang. Ular bersisik sama macam ikan tadi, sebab tu dia di dalam sini nombor 4. Okay, lepas tu dia Poikiloderma dan dia adalah sejenis haiwan. Okay. So nanti kamu akan buat latihan, saya akan tunjukkanlah lebih mudah macam mana haiwan, macam mana kekunci dikotomi untuk haiwan tu digunakan. Ini contoh saja, ada dalam buku teks muka surat 14. Okey. So ini contoh tadi. So kita tahu daripada sini, kita tahu ikan bawal. Okey. Ikan bawal adalah di sini mempunyai insang. Okey. So nombor 4 di sini, nombor 4 bersisik. Okey, nombor 4, nombor 2 pergi ke nombor 2, Poikiloderma. So kita tahu ikan bawal adalah mempunyai insang, bersisik dan Poikiloderma. Okey, ni secara tulisan lah. Okey, secara mudahnya yang saya buat tadi grafik. Okey. Jadi dalam muka surat 15 ada lagi satu contoh berkenaan dengan tumbuhan. Okey, sama juga ada 5 tumbuhan di situ. Muka surat 15 Saya tak masukkan dalam slide ini sebab saya tak nak masa tu terlalu banyak. Saya nak fokuskan kepada latihan kamu. So saya akan bagi kamu latihan. So tolong buat latihan. Muka surat 19. Okey, muka surat 19. Buku teks Sains tingkatan 2. Okey, tolong buatkan ini dahulu. Senaraikan perbezaan antara haiwan-haiwan di gambar foto 2. Bina satu kekunci dikotomi untuk mengenapasi haiwan-haiwan tersebut. Okay, kita ada planaria, kita ada kupu-kupu dan kita ada cacing tanah. Okay, so sebelum kamu lihat video ini, sepatutnya kamu dah buat latihan yang saya bagi itulah. Okay, cuma kamu datang ke video ini untuk kamu lebih faham apa itu kekunci dikotomi dan untuk kamu cek jawapan kamu. Okey. So, kita pergi kepada jawapan macam mana kita nak buat kekunci dikotomi untuk planaria, kupu-kupu dan juga cacing tanah. Okey, di sini So, kita tulis balik apa yang ada 3 jenis haiwan tadi, iaitu yang pertama adalah planaria. Okey, yang kedua adalah kupu-kupu. Dan yang ketiga adalah cacing tanah. Okey. Planaria, kupu-kupu dan juga cacing tanah. Okey. So daripada sini apa persamaan ataupun perbezaan antara yang kamu nampak di sini? Okey. Mudah kan? Ketiga-tiga haiwan ini, planaria, kupu-kupu dan cacing tanah, dia adalah sejenis organisma, dia adalah sejenis haiwan. Okey, bawah haiwan kita bahagikan kepada vertebrata dan juga invertebrata. Betul tak? Okey, jadi ketiga-tiga ni, planaria, kupu-kupu dan juga cacing tanah ini adalah haiwan invertebrata. Okey, jadi kita mulakan di sini. Okey, ini perbezaan dia yang pertama. Okey, kita mulakan di sini. So, kita tahu ketiga-tiga haiwan ini adalah invertebrata. Okey, saya buat ringkasan saja. Okey. So, invertebrata terbahagi kepada 2. Okey, invertebrata yang pertama, ketiga-tiga ini adalah invertebrata. Okey, seterusnya bawah invertebrata, kalau kamu tengok nota, apa lagi? Okey, yang pertama, badan dia bersegmen. Badan mempunyai segmen. Okey, satu lagi, badan tidak mempunyai segmen ataupun bahagian-bahagian. Okey. So, mana yang mempunyai segmen, mana yang tidak mempunyai segmen? Okey, yang mempunyai segmen adalah, kita kelaskan terus. Ini adalah kupu-kupu.
dan juga cacing tanah. So cacing tanah dan kupu-kupu akan terletak di bahagian yang bersegmen. So yang tidak bersegmen akan ada planaria. So kita terus dapat jawapan. So planaria adalah invertebrata dan juga badan tidak bersegmen. So sini adalah planaria. Okay, terus dapat jawapan untuk planaria. So kita tahu planaria, badan tidak bersegmen dan sejenis invertebrata. Okay, settle satu. So planaria siap. Okay, so kita tinggal dua, antara kupu-kupu dan juga cacing tanah. Okay, sebab kedua-dua ini adalah badan yang bersegmen. Okay, jadi macam mana kita nak bezakan antara kupu-kupu dengan cacing tanah ni? Tengok balik gambar tu. Apa yang kamu nampak? Okay, jelas kan? Okay, so kita bezakan antara ada kaki, okay, dan satu lagi tidak berkaki. Okay, so yang mempunyai kaki adalah kupu-kupu. Okay, yang tidak mempunyai kaki adalah cacing. So siap kamu punya kekunci dikotomi untuk 3 jenis haiwan. Ini lebih mudah lah. Contoh tadi lebih banyak, lebih susah. Dia bukan lebih susah tapi dia lebih panjang. Bila ada 3 jenis organisma ni, haiwan ni, dia lebih pendek sajalah. So kita tahu kupu-kupu mempunyai kaki, badan mempunyai segmen dan sejenis invertebrata. Okay, untuk cacing tanah tidak mempunyai kaki, badan bersegmen sama seperti kupu-kupu tadi, dan juga adalah sejenis invertebrata, sama dengan kupu-kupu, sama dengan planaria sebab dia datang daripada sini. Okey, itu saja, mudah saja untuk 3 jenis haiwan. So kalau salah tolong buat pembetulan. Okey, kalau betul bagus. Okey, boleh cuba untuk yang lain-lain dalam buku rujukan ataupun buku mana-manalah latihan yang kamu jumpa, boleh buat. Okey. So secara mudahnya seperti ini. Okay, nampak ini yang lebih mudah. Okey, invertebrata kita bandingkan dengan invertebrata, 3 benda ni. Okey, so kita bandingkan segmen dan badan tidak, badan tanpa segmen, badan tidak bersegmen dan badan bersegmen. Okey, badan tanpa segmen adalah planaria. Okey, badan yang bersegmen kita bahagi lagi kepada tanpa kaki dan berkaki, cacing tanah dan kupu-kupu. Okay, so kita tahu kalau kita kata cacing tanah sejenis invertebrata, badan bersegmen dan tanpa kaki. Okay. Kalau untuk kupu-kupu sini invertebrata, badan bersegmen dan berkaki. Okay. Begitu juga dengan planaria. Kalau kita sebut planaria, kita nak bezakan antara 3 ni, kita tak campurkan organisma yang lain. So kita tahu planaria adalah invertebrata dan badan tanpa segmen. So untuk perbezaan antara 3 ni kita dah dapat dah. Persamaan dia invertebrata, perbezaan dia dia macam-macam sini. Okey, yang saya dah cakap tadi. Okey. Nah, itu saja daripada saya. Okey, untuk hari ini saya bagi latihan ini saja. So untuk seterusnya, next kita akan masuk kepada bab 2. Okay, bab 2 berkenaan dengan ekosistem. Okay, itu saja daripada saya. Seperti yang saya cakap tadi, kalau latihan kamu salah, tolong betulkan. Okay, kalau yang dah betul, okay, tahniah, bagus. Okay, jadi sebelum kita habiskan ini video ni, jangan lupa subscribe channel saya, jangan lupa like video ni, jangan lupa tinggalkan komen dan juga share pada kawan-kawan kamu yang lain. Okay, walaupun kelas lain. Okay, jangan lupa isi kehadiran untuk saya ambil kehadiran dan saya laporkan kehadiran hari ini. Okay, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.